Tidak semua orang harus mengambil jalan yang sama. Kita selalu rasakan seperti ada satu je jalan yang masyarakat telah menggambarkan sendiri untuk kita. Adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat dalam masyarakat. Sekiranya saja anda mendapat ijazah dari college ke uni ke, baru anda mendapatkan penghormatan ini. Sekiranya anda kerja dalam ofis, maka anda mendapat penghormatan ini. Sekiranya anda melakukan ini dan itu, maka anda mendapat penghormatan ini. Tapi jika anda seorang petani, anda tidak direspek. Sekiranya anda pemandu teksi, anda tidak dapat respek. Sekiranya anda seorang mekanik, anda tidak dihormati. Sekiranya anda bekerja di kedai runcit, anda tidak direspek. Soalannya sekarang, siapa yang tentukan semua ini? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya sallallahu alaihi wasallam memberikan kita standard-standard macam ini? Ada sebabnya kita berdiri dalam satu saf dalam solat jemaah. Kita tak cek kamu pegang jawatan apa dulu untuk berdiri dalam saf yang pertama. Kami tidak memeriksa berapa banyak duit kamu telah buat terlebih dahulu sebelum anda berdiri sama-sama dalam saf di salah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling berhati-hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuridun 'uluwan fil ardi wala fasadan." Rumah yang terakhir itu bermaksud jannah. Kami telah reserve-nya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami telah menyimpankannya untuk orang-orang yang tidak mahu memperolehkan keunggulan di muka bumi ini. Mereka tidak mahu merasakan diri mereka ni lebih hebat daripada orang lain dalam kehidupan di dunia ini. Mereka tidak mahu membuat orang lain merasa rendah diri dalam kehidupan di dunia ini. Bukan itu tujuan kehidupan mereka. La yuriduna 'uluwan fil ardi. Dan by the way, apabila anda menciptakan budaya dan masyarakat di mana sebilangan orang merasa seperti diperkecil-kecilkan dan sebilangan orang pula dibuat merasa lebih unggul dan tinggi, dan budaya ini berterusan, anda tahu apa tak yang berlaku? Kemudian semua orang di bahagian bawah sentiasa berusaha menjadi seperti semua orang di atas puncak. Anda mempunyai orang yang tidak menghasilkan wang, mereka miskin, mereka tinggal di perumahan kelas bawah atau apa saja pun, dan mereka mimpi untuk tinggal di rumah besar. Dan jenis kereta mahal belaka atau apa saja pun. Ini adalah fasad. Masyarakat kelas-kelas yang diciptakan di mana satu kumpulan sentiasa bersaing untuk maruah kumpulan lain. Itu adalah fasad. Itulah yang berlaku dalam kes Qarun dalam Al-Quran. Sebab itulah ayah ini datang pada akhir kisah Qarun. Ketika Qarun memiliki semua kekayaan dan semua orang dalam komuniti Bani Israel miskin, mereka berkata, "Ya laitalana mislama utiya Qarun." Seandainya lah, kalaulah kita mempunyai apa yang dimiliki Qarun, mesti kita boleh jadi hebat jika saya memiliki apa yang dia miliki. Alamak, bestnya. Aku harapkan apa yang dia ada lah. Aku harap aku mempunyai apa yang dia ada. Inilah asas korupsi. Ini adalah korupsi di dalam hati. Dan ini membuat dan mendorongkan orang ingin menjanakan wang dengan cara apa yang mungkin pun. Dan dari situ mereka tidak lagi peduli dah tentang apa yang halal dan apa yang haram. Kemudian mereka berkata, selagi ia adalah pekerjaan yang baik, aku buat. Selagi ia menghasilkan wang lumayan, aku buat. Tapi untuk membezakan mengenai pendapatan yang baik, penjanaan wang halal, hasil yang sah dengan kerja tangan anda sendiri, terus hilang kerana fasad ini. Subhanallah.